Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 dengan tajuk Pakaian Tradisional Masyarakat Melayu. Di Malaysia mempunyai beberapa jenis-jenis kain dan pakaian tradisional yang berbagai bentuk serta warna, dari tengkolok bulu burung dan baju kulit kayu hinggalah kain songket diraja yang antik. Selain itu, baju Melayu ialah pakaian tradisional dan kebangsaan bagi kaum lelaki Melayu. Manakala baju kurung pula pakaian tradisional bagi wanita Melayu dan menjadi pakaian rasmi untuk negara Malaysia. Objektif kajian kami yang pertama ialah mengkaji jenis-jenis tekstil dan pakaian tradisional masyarakat Melayu. Yang kedua ialah mengenal pasti waktu dan kekerapan masyarakat memakai pakaian tradisional Melayu. Yang ketiga ialah membincangkan keistimewaan pakaian tradisional masyarakat Melayu. Kajian lepas. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelum ini mengenai pakaian tradisional masyarakat Melayu, hanya fokus kepada pakaian yang sering kita kenali sebagai contoh, baju Melayu dan baju kurung. Kajian sukar dilakukan untuk mengenali jenis pakaian bagi masyarakat Melayu. Pakaian tradisional Melayu merupakan pakaian yang melambangkan tradisi masyarakat Melayu. Pakaian tradisional masyarakat Melayu telah diperkenalkan sejak beberapa abad dan diwariskan dari generasi ke generasi sejak zaman nenek moyang. Kajian ini menggunakan kaedah pengumpulan data melalui soal selidik kepada pelajar UniKL Business School. Antara kelebihan pakaian tradisional, baju kurung yang asal sememangnya direka dan digaya mengikut tata cara pakaian Melayu yang berteraskan hukum Islam. Pakaian tradisional, baik lelaki maupun perempuan, merupakan pakaian tradisi turun-temurun dan mendatangkan kebaikan. Antaranya, yang pertama, mudah mengerjakan ibadah seperti solat. Yang kedua, ini dibuktikan melalui potongan-potongan badan, lengan dan bukaan kaki seluar yang luas dan longgar. Yang ketiga, selesa dan memudahkan pergerakan untuk wanita. Yang keempat, menghindari eksploitasi bentuk badan dan bertujuan melindungi maruah yang memakai pakaian tersebut. Kelemahan pakaian tradisional pada masa kini ialah semakin pupus, di mana baju kurung yang ada di pasaran hari ini banyak yang diubah suai mengikut trend semasa. Yang pertama, kain yang berlapis dan tidak mempunyai sisi yang disusun ombak mengalun. Yang kedua, kain berlipat di tengah belakang atau kain yang diperbuat daripada jenis kain yang memeri seperti lekra. Yang ketiga, kembang di pergelangan tangan dan ada kalanya bercekak. Yang keempat, kebiasaannya pakaian sebegini dipopularkan sebagai baju kurung moden hanya kerana bentuk lehernya dikekalkan seperti mana baju kurung yang asal. Yang kelima, rekaan yang baru ini biasanya mengikut bentuk badan. Ada yang menggunakan kain nipis, pendek dan tidak menutup kepala, berbeza daripada adab berpakaian tradisional orang Melayu yang terdahulu. Kami juga berkesempatan untuk membuat kajian lapangan di Muzium Tekstil Negara. Terdapat pelbagai tekstil yang digunakan oleh orang Melayu dalam menghasilkan pakaian tradisional serta cara-cara orang terdahulu melakukannya. Di dalam video ini, terdapat sulaman sutera yang jenisnya ditenun menjadi tekstil. Jenis sutera yang paling dikenali adalah sutera yang diperoleh daripada kepopong yang dihasilkan dari ulat sutera. Serta menarik perhatian saya iaitu hiasan gubahan manik yang dipakai pada leher di kalangan kaum wanita masyarakat Iban yang dikenali sebagai mari empang. Seterusnya ialah keringkam atau dikenali sebagai selena tradisional yang merupakan warisan masyarakat Melayu di Sarawak, dan puak kumbu yang digunakan untuk mencipta ruang keramat pada upacara dan perayaan kerana ia dipercayai disemai dengan tenaga rohani yang dimanfaatkan oleh penenun apabila mereka menangkap roh, rekaan dan memerangkap mereka dalam selimut ini. Di sini pula proses membuat songket. Ini adalah panduan lengkap untuk membuat songket. Proses ini dilakukan dengan bantuan alat Darwin dan alat pemutar rahat. Songket menggunakan teknik tenunan di mana benang emas ditenun antara benang sutera pada kain latah.
Fabrik yang mewah dan mahal ini menggambarkan struktur sosial di kalangan bangsawan Melayu. Ini merupakan rantai-rantai atau gelang tangan dan gelang kaki yang dipakai oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Cucuk sanggul merupakan perhiasan di kepala. Namun, pada masa kini, hanya pengantin yang mengenakan tema tradisional sahaja yang memakainya. Pengantin yang bertudung juga boleh mengenakan cucuk sanggul di kepala mereka sebagai perhiasan. Di bahagian galeri ini pula, terdapat pelbagai jenis pakaian tradisional mengikut kaum-kaum di Malaysia. Tetapi, kami lebih memberi fokus kepada pakaian tradisional Melayu sahaja. Seterusnya, batik di Malaysia. Ini adalah contoh gambar yang terdapat di Muzium Batik. Perkembangan batik di negara ini bermula sejak zaman kerajaan Sriwijaya. Penciptaan batik asas iaitu batik pelangi diperkenalkan semasa zaman pemerintahan Sultan Abidin iaitu Sultan Terengganu yang ketiga. Corak batik pada ketika itu dikenali sebagai minah pelangi iaitu reka corak tekstil yang indah dihasilkan melalui teknik ikat dan celup. Proses ini diilhamkan daripada teknik penghasilan kain bandana tanpa menggunakan lilin dari India dan diaplikasikan pada kain sutera dari China. Ini menggambarkan pembatik di tanah Melayu telah mula mengadaptasi dan mengolah teknik pembuatan batik dengan cara yang tersendiri. Seterusnya muncul tekstil bercorak iaitu batik kedah dan kain batik kotak yang dibawa masuk oleh pedagang India ke tanah Melayu. Kedua-dua tekstil ini dihasilkan dengan teknik pembuatan yang sama iaitu menggunakan blok kayu sebagai bahan pengecap. Blok kayu ini dikenali sebagai sarang bunga atau sarang kayu berukir. Setelah itu, penggunaan blok logam seperti tembaga atau loyang diperkenalkan dan menggantikan penggunaan blok kayu yang secara tidak langsung dapat menghasilkan reka corak yang lebih halus. Pada masa yang sama, proses pembuat batik menggunakan lilin mula diperkenalkan di Terengganu pada tahun 1913 yang mendapat pengaruh dari Jawa, kemudian diikuti dengan perkembangan dari segi teknik, proses penerapan dan bahan pewarna dalam penghasilan batik. Manakala di Kelantan, penggunaan lilin dalam penghasilan batik bermula di Lorong Gajah Mati, Kota Baharu yang diperkenalkan oleh almarhum Haji Cheh Su pada tahun 1921. Antara jenis batik tempatan yang masih giat diusahakan adalah batik cap atau dikenali sebagai blok, batik conteng, batik skrin dan batik lukis. Perusahaan batik di Malaysia telah mengalami perkembangan daripada pembuatan secara tradisional iaitu melalui teknik blok kepada teknik yang lebih mudah dengan menghasilkan batik kontemporari yang menekankan kepada elemen-elemen seperti kreativiti, reka corak, nilai dan produktiviti. Pelbagai bahan telah digunakan seperti pewarna kimia serta campuran bahan lain sebagai nilai tambahan. Di samping bersifat bebas, ringkas dan kreatif, teknologi moden juga diperkenalkan bagi membolehkan batik dihasilkan secara lebih efisien dan kekal berkualiti serta dijadikan satu produk negara yang boleh dikomersialkan. Kerongsang rantai biasanya dipakai oleh kaum wanita di leher mereka. Kerongsang rantai ini sesuai digayakan dengan baju kosong, kebaya, kurung paha atau riau. Kerongsang rantai ini juga boleh digayakan oleh pengantin-pengantin yang mengenakan tema Melayu tradisional. Seterusnya ialah sulaman. Kita dapat lihat sulaman kerawang dihasilkan pada kebaya nyonya, kebarung, baju kurung dan songkit. Terdapat pelbagai jenis sulaman, antaranya ialah sulaman benang, sulaman pita, sulaman tampal dan sulaman campuran. Di bahagian ini pula, terdapat baju kebaya lama yang dijahit dengan menggunakan songkit tenun yang berasal daripada negeri Pahang. Kesimpulannya, adat resam budaya yang kita bina sejak berabad lama perlu dikekalkan dan dipelihara untuk kesinambungan generasi akan datang. Masyarakat Melayu menitikberatkan kepribadian luhur dan murni serta dibekalkan dengan pakaian tradisi untuk melindungi anggota badan. Justeru itu, perkara ini perlu diteruskan sebagai satu usaha memelihara pakaian tradisional masyarakat Melayu agar terus dikenali sejajar dengan perkembangan dunia fashion tanah air. Walaupun persaingan dunia peragaan dan busana telah berkembang pesat, tetapi permintaan terhadap pakaian tradisional Melayu masih mendapat tempat di hati masyarakat kita. Ini bertepatan dengan peribahasa Melayu yang berbunyi,
tak lekang dik panas dan tak lapuk dik hujan. Semoga kegemilangan pakaian tradisional Melayu akan terus terpelihara dan berterusan dari satu generasi ke generasi akan datang. Sekian sahaja dokumentari kami dari kumpulan 1 tentang pakaian tradisional masyarakat Melayu. Semoga dokumentari ini memberi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada anda semua.